Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk subjek sejarah bagi murid-murid tahun 5, tajuk untuk minggu ni adalah mengenai bangkit berjuang penjajah ditentang. Okey, boleh buka muka surat 58. Boleh rujuk buku teks masing-masing ya. Kita mula dengan muka surat 58. Okey, nampak muka surat 58? Cuba tengok dekat muka surat 58. Apa yang kita boleh tengok di situ? Apa yang kita boleh faham? Gambar rajah dekat bawah tu gambar apa? Betul. Gambar rajah dekat bawah adalah gambar peta Malaysia. Kat situ ada bagi tahu nama bagi setiap negeri. Dekat negeri-negeri yang tertentu dia ada nama, betul tak? Okey, nama tersebut adalah nama seorang tokoh yang menentang penjajah ketika negara kita dijajah oleh kuasa asing. Itu adalah antara nama-nama tokoh dia. Contohnya seperti Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, Datuk Bahaman, Yang Tuan Antah, Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela. Di negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Perak, negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga negeri Melaka. Ini antara tokoh-tokoh yang berjuang menentang penjajah. Ini antara dia. Jadi dekat tajuk ni kita nak belajar mengenai kenapa diorang menentang penjajah. Okey, antara sebab utama yang kita tahu, sebab yang utama orang menentang penjajah adalah mestilah orang tak suka, betul tak? Penjajah datang nak jajah negara kita, mestilah ada orang tak suka, betul tak? Mana ada orang suka kalau penjajah datang nak jajah negara dia? Itu antara sebab utama. Kita nak tentang penjajah lah sebab utama dia. Tapi dalam unit ni kita akan belajar dengan lebih detail. Kita belajar dengan lebih detail. Punca yang lebih detail mengenai kenapa tokoh ini menentang penjajah tersebut. Okey, nanti kita tengok. Okey, selain daripada negeri yang ni, dekat negeri Sabah dan Sarawak pun ada juga tokoh yang menentang kuasa asing ni. Ada 4 orang, 2 di negeri Sabah dan juga 2 di negeri Sarawak. Mat Saleh Antenom di negeri Sabah, Syarif Masahu dan juga Rentap di negeri Sarawak. Bukan setakat di Semenanjung saja. Di Sabah, Sarawak juga ada juga tokoh yang menentang kuasa asing ni. Okay, nanti kita tengok. Kita tengok satu persatu. Okay, untuk yang pertama kita tengok nama pahlawan tempatan kita. Antaranya adalah Dul Said. Dul Said ni dekat mana? Tokoh negeri mana? Tokoh di negeri Sembilan. Di negeri Sembilan. Kita tengok nama sebenar Dul Said. Dul Said ialah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dul Said. Beliau dilahirkan pada 1773 dan berasal daripada suku Semelenggung. Suku tu maksud dia apa? Suku dia maksud dia adalah puak lah. Puak ataupun kaum ke, tapi bukan kaum tu dia besar sikit. Dia pergi kepada yang lebih kecil lagi, iaitu suku ataupun puak kita panggil. Suku Semelenggung. Okey, itu nama dia. Nama dia dan tempat dia dan juga asal dia. Okey. Seterusnya adalah sebab penentangan. Ini antara sebab penentangan dia.
Nanning merupakan kawasan bersempadan dengan Melaka. Bila dia kata pasal sempadan, maksud dia sebelah-sebelah. Dia tak jauh, berjiran. Tempat tu berada bersebelahan. Itu yang dinamakan dengan sempadan. British mendakwa Nanning ialah jajahannya, tapi Dol Said membantah. Dol Said membantah. Sebab apa dia membantah? British datang negara kita, lepas tu tiba-tiba pula dia cakap dekat tempat dia tu adalah jajahan dia. Boleh diterima ataupun tidak? Tak. Tak. Orang luar datang kat negara kita, tiba-tiba dia kata ini tempat dia yang punya. Jadi maknanya ini bukan kawasan dia. Jadi Dol Said ni membantah British. Dia akan lawan British tu. Sebab apa tiba-tiba datang nak anggap ni tempat dia pula. Mana boleh kan? Tempat ni bukan tempat dia. Tempat ni tempat dia. Okay, yang seterusnya, Dol Said enggan membayar cukal hasil tahunan 1/10 kepada British. Waktu British datang ke negara kita ni, dia datang dekat situ, dia dah penkuasai negeri situ. Lepas tu dia buat cukai tahunan kepada setiap hasil pendapatan yang rakyat sana dapat. Setiap kali rakyat sana dapat duit 1/10 kita kena bayar dengan British. Sebab apa kita kena bayar? Dia dah jajah negara kita, lepas tu dia minta duit pula. Ini yang membuatkan Dol Said menjadi marah. Dia jadi marah dan dia akan melawan British. Lepas tu Dol Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Nanning. Dol Said akan pertahankan kedaulatan Nanning. Kita tengok sebelah tu adalah peristiwa penentangan dia. Pada tahun 1831 British menyerang Nanning, tetapi kalah. Dol Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Mua, Sungai Ujong, Seri Menanti dan juga Rembau. Dol Said dapat bantuan. Tempat-tempat ni nama dia tempat-tempat ni kat mana? Dia tak jauh pun, dia sekitar-sekitar situ je. Macam Ulu Mua dia dekat hujung-hujung Johor tu. Rembau masih lagi dalam Negeri Sembilan. Dia minta bantuan ketenteraan dekat situ. Bila dia ada bantuan, dia jadi banyak lah. Bila dia jadi banyak, bila dia nak lawan British, dia boleh menang. Okay. Pada tahun 1832, British menyerang semula Nanning dan berjaya mengalahkan Dol Said. Sebelum ni dia menang. Lepas tu yang kali ni dia kalah pula. Sebab apa? Dia tengok British menyerang semula Nanning dan berjaya mengalahkan Dol Said. Kekalahan ini disebabkan oleh sekutu Dol Said menolong British. Nampak? Apa maksud sekutu? Sekutu ni maksud dia aliansi, ataupun kita punya rakan sekerja, ataupun kita punya kawan, ataupun kita punya member yang tolong kita tu. Member yang tolong kita tu dah jadi pengkhianat. Dia tak tolong kita, dia tolong orang lain pula. Tolong orang lain untuk melawan kita. Nampak? Ada berlaku pengkhianatan di sini. Nampak? Sekutu dia pergi tolong British. Jadi itu yang menjadikan punca kepada Dol Said kalah. Kalau tak, dia menang. Sebab sekutu dia dah buat khianat, dia tolong British, dia orang jadi kalah. Akhirnya Dol Said menyerah diri dan diberi pencen dan juga sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Dia dah tak duduk situ dah. Dia dah berpindah ke Melaka. British bagi dia tanah, pergi duduk kat Melaka. Dia tak nak Dol Said campur urusan dia dekat tempat dia tu. Okey, baik. Yang seterusnya kita tambah satu lagi ya. Nama tokoh yang menentang penjajah yang seterusnya, iaitu Rentab. Rentab ni dekat mana? Dia menentang penjajah dekat mana? Dia menentang penjajah dekat
Sarawak. Negeri Sarawak. Nama sebenar rentap ialah Limbau Anak Ningkan. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Nangga Skrang, Sarawak. Dekat Sarawak. Dia ni orang Iban. Orang Iban. Pemimpin kepada orang Iban. Okay, sebab penentangan dia. Ni sebab penentangan yang lebih detail dia. Sebab utama dia adalah untuk menentang penjajah. Betul lah, nak lawan penjajah. Sebab penjajah datang nak jajah negara kita kan. Ini sebab dia yang lebih detail dia. James Brooke. James Brooke ni adalah nama kepada penjajah tersebut. Negeri Sarawak ketika itu dijajah oleh James Brooke. James Brooke ni dia nak hapuskan penempatan orang Iban di Nangga Skrang. Dia nak hapuskan penempatan orang Iban. Orang Iban ni ada kampung. Contoh ada kampung. Satu kampung tu dia nak hapuskan. Dia nak hilangkan terus orang Iban. Mana boleh macam tu kan. Dia dah duduk lama dekat situ. Tiba-tiba James Brooke datang nak hapuskan terus orang Iban. Siapa tak marah? Betul tak? Semua orang marah. Lepas tu James Brooke menganggap orang Iban ini sebagai lanun. Dia anggap orang Iban ni sebagai lanun. Kenapa dia anggap sebagai lanun? Lanun ni yang kita tahu yang dekat laut tu lah kan. Pirates. Pirate. Yang naik kapal apa semua tu kan. Macam orang tak ada tanah lah. Itulah ibarat dia. James Brooke ni dia anggap orang Iban ni macam tak ada tanah. Cuma datang kat negeri situ saja-saja je menumpang ke apa ke macam tu lah. James Brooke anggap dia ni macam tu. Sebab tu dia nak hapuskan orang Iban. Padahal memang itu tempat dia. Memang itu tempat tinggal dia lah. Memang orang Iban tu berasal daripada situ. James Brooke ni tiba-tiba datang nak hapuskan dia. Jadi rentap ini bangun untuk menentang penjajah tersebut. Dia merupakan pemimpin kepada orang Iban ni berjuang untuk menentang penjajah tersebut. Okay, kita tengok peristiwa macam mana dia menentang tu. Pada tahun 1853, rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nangga Skrang. Berani rentap ni. Dia pergi serang kubu James Brooke. Lepas tu yang seterusnya James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan rentap. James Brooke balas balik. Balas balik tu dia bakar rumah. Rumah panjang. Rumah panjang ni macam mana? Kebanyakan dekat bahagian Sabah Sarawak ni rumah diorang rumah panjang. Dia bukan macam rumah yang dekat Semenanjung ni. Rumah diorang rumah panjang. Satu rumah tu panjang rumahnya. Dalam tu ada banyak rumah. Ada banyak rumah di dalam satu rumah. Rumah dia panjang. Ada 20 buah. James Brooke ni bakar 20 buah. Pada tahun 154 James Brooke menyerang rentap di Sungai Lang. Rentap berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Saduk. Rentap berundur. Berundur bermaksud dia bukan tewas lagi. Dia undur. Dia undur, dia buat kubu pula. Dia buat kubu dekat Bukit Saduk. Kubu ni macam mana? Macam mana kubu ni? Kubu ni macam dekat gambar rajah yang dekat muka surat 61 ni. Nampak tak? Kubu ni dia macam ada benteng. Kita duduk kat dalam tu. Macam dalam gambar ni lah. Nampak tu. Dia ada dinding-dinding, pagar, benteng semua. Itu namanya kubu. Kubu pertahanan. Rentap bina. Dia buat kubu tu dekat Bukit Saduk. Pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubu rentap. James Brooke berani juga. Dia pergi serang pula kubu rentap ni. Serang kubu rentap. Betul, rentap pun mengalah. Lepas tu dia pun berundur ke Ulu Entabai. Nama tempat. Ada satu lagi nama tempat. Nama tempatnya adalah Ulu Entabai. Dekat mana tempat tu boleh tengok dekat buku teks surat 61 ni. Dekat sini.
Situ ada. Lingga Seminggang Bukit Sadu. Oh, kat sini ni tak ada tulis Ulu Entabai. Tak apa, nanti saya carikan dan saya bagi tahu. Sedikit info mengenai kubur rentap. Kubur rentap ni dibuat daripada kayu belian. Sejenis pokok yang kayunya keras. Dia guna kayu buat kubur. Nak buat kubur ni dia ada macam-macam cara. Ada yang buat guna batu. Kalau macam rentap ni dia guna kayu. Kalau batu macam mana? Buat dinding tebal lah. Dinding macam pagar banyak kan. Besar. Itu antara salah satu je. Okay, baik. Untuk latihan minggu ni, saya nak kamu jawab soalan. Salin soalan ni ya. Dia ada dekat muka surat 60 dengan 61. Saya nak awak salin sebab penentangan dan juga peristiwa penentangan Dol Said dan juga rentap. Saya nak awak salin ya. Salin dalam buku tulis. Jawapan ada dekat muka surat 60 dan juga 61. Okey, baik. Sekian itu saja untuk minggu ni ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.